bila W.S. Rendra, seorang penyair Indonesia, menceritakan tentang dunia penjara, dia kata bukanlah pagar yang akan membunuh, tetapi dia kata tekanan emosi yang akan merosakkan sistem organ. Kepada Khairil Benjamin Ibrahim atau Benji. Tapi saya rasa Syahrir yang ada banyak cerita, sebab apabila Benji ditahan di Indonesia, Syahrir yang pertama visit dia. Saya tunggu angka untuk trafik masuk, tapi secara peribadi dia, saya melihat banyak keajaiban berlaku pada orang-orang yang mempunyai naratif begini, tapi endingnya sangat luar biasa. Macam saya kata, Benji adalah salah satu daripada contoh orang yang Allah sayang. Ada banyak peristiwa yang kita boleh belajar daripada kehidupan yang dilalui oleh Benji. Soal perspektif, bagaimana kita melihat satu kebaikan dan satu keburukan adalah subjektif, dia bergantung kepada cara kita lihat. Tapi saya melihat kata Benji seorang yang istimewa. Seperti mana saya melihat dunia muda Datuk Rosyamno, kemudian Datuk Rosyamno berjaya khatam Quran di Mekah Mukarramah. Saya melihat salah seorang gangster hebat yang bertatu seluruh badan, tapi akhirnya menjadi salon jemaah tabligh dalam Masjid India. Abang Long Fadil ataupun Fadil Singapura yang terkenal dengan tatu dan gangster yang hebat di Singapura, kemudian sekarang menjadi pendakwah yang banyak menjalankan misi dakwah di Singapura dan di Semenanjung. Rel, pertama kali boleh cerita sikit tak, Rel? Waktu anda melakukan NGO yang memberi bantuan kepada rakyat Malaysia terkandas di overseas, mana dia tiba dapat berita mengenai Benji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Garasi. Baik bang, sementara kita nak tunggu trafik ni, suara clear ke bang? Clear. Clear. Sekitar tahun 2000, selepas pasca tsunami, walaupun tugas hakiki saya adalah wartawan, tetapi at the same time saya juga diberi amanah oleh beberapa orang menteri seperti Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis untuk melakukan kerja-kerja amal. Ini kerana sebagai wartawan kita ada kelebihan sikit benar, sebab kita kenal tokoh-tokoh politik tempatan, kita kenal orang-orang yang boleh memudah cara lah bila kita membuat kerja-kerja amal ni. Baik, sekitar tahun 2000, hujung 2017-2018 begitulah Bandar. Saya dan beberapa orang rakan telah ke Medan, Indonesia, kerana kami mendapat tahu ketika tahun-tahun itu terlalu ramai rakyat Malaysia yang ditangkap kerana masalah dadah. Sangat ramai. Kebetulan saya juga mempunyai hubungan rapat dengan wakil kedutaan kita, kaunselor lah kalau di pejabat Suruhanjaya tinggi besar di Jakarta. Tetapi kalau macam tempat-tempat di Medan apa semua ni dipanggil kaunselor lah, lebih kurang macam tu, pejabat kaunselor di Medan. Jadi saya juga mempunyai hubungan rapat dengan wakil polis kita yang bertugas di sana. Jadi mereka berkongsi maklumat, mereka mengatakan, Rel, boleh tak buat something, kerana kita pening kerana banyak betul rakyat Malaysia kita yang kena tangkap di Medan. Ketika itu Banal, airport baru dibuka, airport Medan. Kalau sebelum ni terletak di Polonia, betul-betul di tengah bandar Medan,
ketika itu airport baru dibuka, airport Medan baru yang terletak di Kuala Namu, iaitu sekarang lah, airport baru sekarang yang terletak ke 1-2 jam perjalanan lah daripada bandar Medan. Jadi bila airport tu dibuka, Manal, kebetulan ketika itu dah di bawah pemerintahan Jokowi. Bapak Jokowi ni sangat menitik beratkan mengenai masalah narkotik ataupun di sana dipanggil narkoba. Begitu juga Bapak Jokowi sangat menitik beratkan soal rasuah di kalangan penjawat awamnya. Kalau sebelum ini di airport lama Polonia ni, kalau siapa pernah sampai, kita tahulah macam stesen bas lah, maaf cakap lah. Maknanya permainan duit apa semua ni sangat hebat lah di airport tersebut. Tetapi bila di airport baru ini memang ternyata apa yang diidamkan oleh Pak Jokowi ni nampak betul lah, Manal. Sebab memang lain. Airport dia memang strict, pegawai immigration dia memang strict, custom dia memang strict, tak ada lagi istilah wang pelincir ke apa ke seperti yang sebelum ini. Jadi bila kawalan keselamatan diperketatkan di bandara, di Indonesia dia panggil bandara, bandara Kuala Namu itu, pihak immigration, pihak custom dan polis Indonesia mendapati bahawa terdapat kecenderungan daripada rakyat Malaysia yang menyeludup dadah, syabu dan semua ni menggunakan jalan udara. Jadi saya difahamkan setiap kali ada saja penerbangan dari Kuala Lumpur, ini di Medan ni penerbangan masuk dari Kuala Lumpur atau dari Pulau Pinang ke Medan ni memang banyak, sehari sampai 5, 6, 7 flight. MAS-nya, AirAsia-nya, Malindo-nya, memang ramai rakyat Malaysia yang masuk di Medan. Kita pun tahulah Medan ni tak adalah jauh, kos nak melancong pun tak tinggi. Jadi memang menjadi pilihan destinasi popular. Bagaimanapun, ini juga diambil kesempatan oleh pengedar ataupun kedai dadah untuk menyudup dadah ke Indonesia. Jadi setiap kali pesawat kita masuk, memang security akan memberikan tumpuan yang khusus. Terutama kalau dia tengok yang datang tu lelaki. Okey, pertama. Yang kedua, kalau datang secara berseorangan. Itu pun diorang identify. Saya tahu benda ni bila saya dapat berbual dengan pegawai-pegawai polis Indonesia. Mereka kata, Pak, setiap kali pesawat dari Malaysia masuk, Pak, kami mesti memerhatikan benda ni, Pak. Pertama, kalau ianya seorang lelaki. Yang kedua, sekiranya ia berseorangan, solo gitu, Pak, kami mesti pastikan mereka itu dipati atau dipantau. Itu yang saya dapat maklumat ni. Maknanya, setiap kali pesawat daripada Kuala Lumpur atau Pulau Pinang mendarat di bandara Kuala Namu tu, CCTV, sama ada physically CCTV, ataupun pemerhatian custom dan pihak polis Indonesia akan tertumpu kepada penumpang yang sebegini, yang mempunyai ciri-ciri begini, iaitu dia datang seorang ataupun dia lelaki, sekumpulan lelaki, bujang, muda. Mereka memang dia akan monitor. So antara waktu ketibaan pesawat yang sangat mereka monitor adalah di awal pagi, sebab selalunya pesawat pertama adalah AirAsia akan sampai di Kuala Namu pukul 7 pagi. Itu satu penerbangan. Yang kedua, mereka akan ketatkan pemantauan untuk pesawat yang tiba last kali. Mungkin dalam pukul 9 malam ke 10 malam. Sebab menurut pihak berkuasa sana, kecenderungan pengedar dadah dan juga kedai dadah ini untuk masuk ke airport Kuala Namu, tak kira lah sama ada daripada Malaysia ke, daripada mana-mana negara ke, mereka akan memilih pesawat pertama dan juga pesawat terakhir. Kerana mereka merasakan ketika itu sistem kawalan agak sedikit longgar. Maklumlah subuh-subuh, mungkin tak ramai lagi, ni firasat pengedar-pengedar ni lah. Mungkin tak ramai lagi pihak berkuasa di airport. Yang kedua, mereka akan pilih last flight, malam ke tengah malam ke. Jadi pihak berkuasa Indonesia dah narrow down. Mereka dapati antara MO pengedar-pengedar dadah ini adalah
di sebelah pagi dan di first flight dan juga last flight. Dan saya difahamkan, Banal, dalam salah satu flight lah, saya tak dapat show sama di sebelah malam atau pagi. Inilah yang istilahnya Benji ni, arwah ni, so-called kantoi lah, Banal. Itulah mukadimah dia, macam mana kisah Benji ni. Kita ada berapa view sekarang? 700 penonton dia. Untuk anda yang baru masuk, Syaril lebih akrab untuk cerita kes ni, kerana Syaril adalah orang yang pertama sampai ketika Benji ditahan. Kerana pada tahun 2015, sejak tsunami Aceh, Syaril menjalankan kerja amal banyak, terutamanya fokus untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Jadi setiap kali berlaku kes, Syaril antara orang yang akan menjalankan misi macam dia cerita tadi. Dan jadi kita sedang pergi untuk sampai ke mana nanti Syaril akan berkongsi pertemuan empat mata dia dengan Benji apabila Benji ditahan, kerana Syaril yang pertama rakyat Malaysia yang sampai dan menawarkan bantuan kepada Benji. Untuk 700 orang yang menonton, stream ni kebetulan je, kerana saya tak perasan selain daripada saya naikkan status pengalaman memancing, menjadi jiran memancing di kolam Subang Jaya, Kuala Halim pada tahun 2000 hingga 2002 ketika Benji masih lagi muda remaja. Kebetulan Syaril juga, sebab saya tak ada Facebook, Syaril saya hanya admin dekat Garasi, Syaril juga naikkan tu. Saya terkejut bahawa Syaril antara orang pertama sampai. Rif, bila you dah tahu kata Benji ditahan dan pejabat kedutaan minta melakukan sesuatu sebelum tu sebagai wartawan you kenal Benji tak? Sebab you tak pernah buat entertainment, you buat crime. Saya tak kenal Benji sebagai reporter sebab saya tak pernah buat entertainment. Saya kenal Benji kerana kami memancing di kolam yang sama. You kenal Benji sebelum tu? Okey, sebagai seorang wartawan jenayah, Banal, arwah pernah, seperti yang kita semua maklumlah, is not orang kata apa satu rahsia. Memang arwah pernah sebelum ini ditangkap dalam kes makmal dadah dan sebagainya. Ketika itu saya dah mula tahu mengenai Benji, walaupun sebelum tu saya hanya menonton beliau di kaca TV. Seperti yang tuan sedia maklum bahawa beliau sokong terlepas dah dalam pertuduhan tu. Mungkin pertuduhan tu agak lemah, mungkin jadi bila saya dimaklumkan oleh pihak kedutaan bahawa Benji ditangkap, jadi saya rasa macam terpanggil, Banal. Sebab penghujungnya dia adalah rakyat kita, Banal. Tak kisahlah sama ada dia ni artis ke apa ke. Jadi saya menghubungi ketika itu pihak kedutaan dan juga pihak polis, wakil kita di Medan. Saya berbincang bagaimana saya boleh menawarkan bantuan. Tapi saya minta benda ni dibuat tanpa spotlight media. Walaupun saya seorang media, walaupun saya sebagai seorang wartawan, tetapi saya dalam hal ni saya minta biarlah perbincangan itu di luar spotlight media. Kerana Abanal pun tahu media Indonesia ni macam mana. Media Indonesia, yelah mana-mana media pun kalau kes melibatkan selebriti ini memang akan menjadi tumpuan. Dan kita pun tahu media Indonesia ni besar, Banal. Kan, kalau dia turun press conference tu, memang kalau bukan 30-40 orang tu bukan media Indonesia lah. Jadi saya berbincang bagaimana agaknya saya boleh masuk bertemu dengan arwah ni tanpa pengetahuan pihak media Indonesia, tanpa pengetahuan media Malaysia dan tanpa pengetahuan keluarga dia. Sebab tu saya pun tak tahulah. Saya dengar Benji ada berhubung semasa hidupnya dengan keluarga. Saya tak tahu sama ada Benji ada ceritakan benda ni pada keluarga dia atau tidak. Tapi inilah saya nak cerita apa yang berlaku. So bila perbincangan tu kami pun terbang ke Medan dan bertemu dengan sumber saya lah. So saya rasa saya tak perlu dedahkan lah pun sumber-sumber saya. Macam mana keadaan ketika itu, Banal, Benji belum dimasukkan ke penjara. Dia macam Malaysia jugalah. Mula-mula kan reman. Lepas dah reman, dah jatuh hukum, baru masuk. Kalau ada bersalah, baru dimasukkan ke penjara. Macam tu juga Indonesia, sistem dia pun lebih kurang juga. Maknanya, sebelum jatuh hukum, pesalah akan direman lah. Istilah dia reman lah. Ketika itu, Benji ditahan
di Polda. Polda ni polis daerah. Ataupun kat Malaysia ni IPD lah. IPD Dangwangi ke, IPD apa ke. Tapi ketika itu arwah ditahan di IPD, so-called IPD Medan. Di Tanjung Murawak ke apa nama tu, Polda. Sebelum kami berjumpa dengan Benji, memang pihak kedutaan bagi tahu ada sedikit masalah kerana selalunya pihak berkuasa Indonesia ni dia hanya benarkan waris untuk bertemu ataupun pihak peguam. Saya rasa benda tu understandable, saya faham sebab di Malaysia pun lebih kurang sama. Di peringkat-peringkat reman ni memang susah kalau orang tak ada kaitan keluarga nak jumpa apa semuanya. Jadi apa yang pihak sumber saya maklumkan, why not kita berjumpa dulu dengan peguam arwah. Peguam arwah, biar perjumpaan itu diaturkan oleh peguam. Jadi malam tu, setibanya saya di Medan, kami bertemu di salah sebuah kafe di Medan. Berlakulah pertemuan empat mata dengan so-called peguam arwah Benji ni. Jadi bila kami duduk, saya pening kepala banyak. Sebab apa? Dia macam mana ada pihak mengatakan antara kesilapan sedikitlah yang dilakukan oleh arwah. Arwah mengaku beliau adalah seorang selebriti. Jadi saya difahamkan ketika ditangkap, pihak custom pihak immigration, pihak polis tak tahu pun siapa Benji ni. Yelah orang Indonesia, bukanlah dia orang kenal sangat kan Jadi ketika itu arwah bagi tahu beliau adalah merupakan seorang pelakon apa sebab. Itu yang trigger pihak berkuasa Indonesia tu. Itu yang maklumat tu pecah sampai media Indonesia semua tahu. Maknanya sebelum tu tak ada siapa pun tahu masa dia kena tangkap tu yang dia ni adalah seorang pelakon. Jadi mungkin dalam tempoh soal siasat itu mungkinlah arwah terpanggil tersebut saya adalah seorang pelakon ataupun selebriti. Bila keluar ayat tu Bang Nal, biasalah bila pihak berkuasa sana tahu, bila pihak media sana tahu, media sana pula memang terkenal lah bab paparazzi apa semua ni kan. Itu yang pecah habis. Seorang selebriti pelakon terkenal Malaysia ditangkap, itulah cerita dia benar. Jadi bila jadi macam tu, ramai pihak perundangan ni, lawyer, so-called lawyer di Medan ni berebut nak mewakili dia. Sebab mereka dah nampak, maaf cakap lah kan ini mungkin dia orang boleh kenakan fees yang tinggi dan sebagainya. Jadi masa saya jumpa, sumber saya membawa saya jumpa dengan lawyer ni, ada sekumpulan lawyer ni, memang betul Banal. Mereka tak banyak cakap, duduk je dia dah bagi tahu. Bapak, kalau bapak mau tolong Benji, kos legalnya ini. Bila dia sebut dia kos legal tu Banal, saya rasa ya Allah, punyalah kalau tukar pada ringgit Malaysia ni berpuluh ribu ringgit Banal. Itu bayangkan berapa juta, berapa miliar rupiah. Maknanya masing-masing dah mula buka. Dah buka mata. Ini mungkin boleh buat duit, istilah dia lah kan. Jadi ketika itu ada sedikit macam agak hit sikit lah. Ada temper saya agak naik lah. Kerana saya merasakan bahawa ini tidak logik. Sebab dalam kes-kes Benji ni bukanlah sampai membawa ke hukuman mati. Saya bagi tahu pada lawyer dia, kes ni kalau kat Malaysia pun tak adalah kos sampai setinggi ni. Saya dapat merasakan bahawa agak melampau fees legal yang dikenakan. Yang kedua, saya beritahu kami bukanlah mewakili ahli keluarga. Kami datang untuk melihat Benji, keadaan dia macam mana. Bukanlah kami merastui perbuatan dia, bukan. Sebagai kemanusiaan. Itu tujuan kami datang. Jadi kami tidak berhak untuk nak deal siapa lawyer dia, siapa, sebab yang boleh buat benda ni hanyalah waris. Kami hanyalah, so saya tak mengakulah saya wartawan ketika itu. Saya beritahu kami hanyalah NGO.
tujuan kami jumpa ibu-ibu ni lebih kepada untuk memudahkan kami untuk bertemu dengan Benji. Kalau dalam bab perundangan semua ni, saya minta maaf kerana saya bukanlah pihak yang paling layak untuk membicarakannya. Ini hanyalah family. Itu lah benar. Masa tu memang malam tu, masa saya jumpa ni, itu pun saya tak tahulah dia ni betul-betul lawyer ke apa ke. Kita bukan kenal, kita orang luar kan. Jadi kita beranggapan, kita bersangka baiklah bahawa yang datang malam tu betul-betul peguam. Berbalik pada soalan Banal tu, macam mana dapat berjumpa Benji tu. Jadi saya pun katalah, tak apalah Wak Ima apa pun, bagi kami jumpa dulu dengan Benji. Bab berapa kos, fees, lawyer apa semua nantilah. Kalau kami ada kesempatan jumpa family dia di Kuala Lumpur, mungkin kita akan ni. Tapi at the moment ni, jangan cerita bab fees, bab ni semua. Kami nak jumpa dia dulu. Ketika itu dia orang dah mula rasa macam, aduh, buang masa lah deal dengan si gemuk ni. Mungkin lah kot, macam tu lah kot kan. Kan? Sebab dia orang dah terbayang dah fees buang. Sedangkan saya kata, saya datang bukannya. Ni saya datang atas dasar kemanusiaan. Tapi Alhamdulillah, walaupun perbincangan tu agak malam tu agak hangat lah juga, tapi akhirnya dengan bantuan daripada sumber saya tu, mereka bersetuju untuk at least bawa kami bertemu dengannya di balai polis. Jadi itulah keesokan harinya tu betul pergilah saya daripada Medan tu, pergilah ke so-called IPD ni, Polda ni, yang terletak kira jauh jugalah, kira 1 jam perjalanan daripada Bandar Medan. Saya ingat lagi. Bila sebelum sampai tu, saya berbincanglah dengan sumber saya ni. Saya kata macam mana style. Saya tahu di Malaysia, sebab saya wartawan jenayah, saya tahu reman di balai ni macam mana. Makanan berapa kali sehari, apa, saya dah dapat tangkap lah. Tapi di tempat orang ni, di Medan ni, kita bukan tahu kan macam mana reman ni, macam mana kat sana, apa semua, dapat makan ke, dapat baju ke, apa ke. Jadi sumber saya kata beginilah. Dia kata, bapak beginilah pak, apa kata sekiranya kalau bapak ada wang, apa kata bapak belikan dia pakaian. Sebab selalunya di Polda, di balai polis di sana, baju yang kau kena tangkap, itulah kau akan pakai sebelum kau masuk penjara. Maknanya mungkinlah tak ada pakaian khas ke apa, tak tahulah kan jadi ya ke? Saya duk bayang proses pembicaraan ni panjang benar. Bayangkan kalau proses pembicaraan tu berlangsung 6 bulan ke setahun, takkan dia nak hentam pakai baju tu je. So saya pun minta supir pergi ke mana-mana lah along the way tu, kalau kita jumpa lah kedai baju ke apa, kita berhenti sekejap. So kebetulan masa on the way tu memang ada macam tempat bandar lah mana, macam pasar malam baru nak buka kan. Ada orang jual pakaian-pakaian apa semua. So kami pun berhenti, kami pun belilah Banal. Antara yang kami beli adalah pakaian dalam dia, t-shirt dan juga seluar. Banyak jugalah, saya rasa 2-3 lai juga kami beli. Sebab nak beli banyak, sebenarnya boleh je nak beli banyak, tapi kita tak tahu kan prosedur. Takutlah nanti bila kita pergi sana kena rampas ke apa ke. Jadi kita beli dalam 3-4 lai lah. Kita beli 3-4 lai. Kita cuba dalam hati kita, tak apalah, apa yang ada dululah. Okey, beli. Bila dah beli tu, kita tanya pula sumber kita, makanan macam mana dia orang ni dekat sana lepas tu sumber kita, pak begini aja lah pak, nama pun tahanan kan, tak banyak yang bisa kita mereka dijamu itu. Jadi kalau Benji ni orang Malaysia lagi sukar kerana mungkin makanannya tak sama katanya. Betul lah tu, bila saya fikir betul lah tu, dah lah nama pun tahanan kan. Yang kedua Benji pula orang KL, takut tak sama. Jadi saya pun mengarahkan supir berhenti pula dekat satu warung. Warung ni warung tepi jalan lah, macam jual Halo Banal, mendengar ke? Ya, saya dengar.
Okay. Warung yang jual makan tepi jalan ni, so kita tapau lah. Saya ingat lagi, saya tapaukan dia nasi, kemudian ada kuah macam masak lemak cili api. Ni restoran Padang, warung nasi Padang ni. So taste lebih kuah rakyat Malaysia lah kan. So saya beli nasi, saya tuangkan kuah masak lemak cili api tu, masak lemak kuning tu, ikan, ayam, sayur dan juga telur dadah itik. Saya juga, ini mestilah Benji selera ni kan. So bungkus. Kemudian saya fikir balik, alamak, takkan beli satu je kan. Kita pun faham lah, mesti kat sama anggota polis kat balai tu. Jadi kita bungkuskan sekali lagi, bungkus sekali dengan nasi untuk dibawa ke balai tu untuk anggota-anggota jadi kita bungkus lah. Okay. Bila sampai di sana Banal, ya Allah, satu lagi masalah. Satu lagi masalah kerana banyak proses birokrasi. Saya pun, yelah bang, kita faham lah. Kalau kat Malaysia pun kita menghadapi masalah yang sama, birokrasi ni. Apatah lagi di Indonesia. Okay? Banyaklah masalah birokrasi. Tapi masalah yang paling besar adalah kerana kami bukan waris. Itu memang saya sedar. Bila kata bukan waris tu memang saya surrender lah. Memang kat mana-mana balai pun kalau orang kata nak jumpa tahanan ni kena waris lah. Jadi di sinilah yang malam tadi yang peguam tu memainkan peranan. Tapi itu pun Banal, ya Allah, saya rasa saya tunggu hampir 3 jam. 3 jam nak tunggu ni. Nak jumpa Benji ni. Duduklah kat luar tu. Dengan pakaian je, dengan nasi kami bawa gendong ni. Gila. At one time kami rasa dah putus asa dah. Saya sampai dah cakap dekat lawyer tu, beginilah Bu. Kalau rasa sukar sangat, ya enggak apa-apa. Ambil aja pakaian ni, ambil aja makanan ni, kita pulang aja ke hotel. Sebab rasa payah sangat ni. Apa yang payah sangat? Dekat 3 jam tunggu. Dan masa saya nak ambil keputusan nak balik tu lah, tiba-tiba lawyer dia datang. Dia kata, okey, boleh. Tapi hanya seorang sahaja. Bila kata seorang tu, saya frust juga sebab at least saya nak ambil gambar. Saya nak tunjuk kalau saya jumpa family dia kat Malaysia, at least saya adalah bukti. Nah, apa kata saya memang saya dah jumpa Benji apa semua. So dia kata seorang. Yang pertama seorang, kedua tidak boleh bergambar. Bila tidak boleh bergambar ni saya kata kalau macam ni lah susahnya nak jumpa, tak apalah. Saya anggap halal je lah, saya tak apalah. Janji dapat jumpa sekejap. Jadi salah seorang, saya minta salah seorang teman saya untuk masuk berjumpa dengan Benji. Dia pun masuk. Bila dia pun masuk, tak sampai 5 minit dia keluar. Saya kata, dah jumpa belum? Dia kata, dah jumpa. Apa sekejap sangat? Dia kata, memang banyak tu je masa yang diperlukan. Okey. Inilah ceritanya, Banal. Saya pun tanya, okay, what actually transpired between you dengan dia? Dia pun ceritalah. Ketika itu, Banal, dia kata, Benji menangis terisak-isak. Benji menangis terisak-isak dan memegang tangan dia. Benji kata, tolonglah usahakan supaya saya dibebaskan. Pertama, benda ni dalam 2017-2018 lah, itu pertama. Yang kedua, Benji beritahu, saya sakit. Saya ada masalah asma yang sangat kronik. Sebab tu bila kita tahu Benji meninggal sebab asma ni, saya tak terkejut Banal. Sebab saya dah tahu benda ni lama dah masa dia mula-mula kena tangkap tu. Dia memang perkara pertama yang dia sebut, dia ada asma yang sangat teruk. Jadi dia kata dia dah lama tak dapat apa benda tu kan. Inhaler. Inhaler tu. Ubat dia kata tolonglah. Dia kata dua benda je. Pertama dia kata carilah mana-mana lawyer pun tolonglah untuk dia dibebaskan dari sana secepat mungkin. Kedua dia kata tolonglah carikan ubat ataupun usahakan agar dia dapat bekalan ubat kerana dia mengalami asma yang sangat kronik. Itulah pertemuan tu. Lepas tu kami pun balik dan berbincanglah dengan lawyer tadi macam mana nak buat. Kali ni bergaduh lagi lah pula Pana dengan lawyer-lawyer ni. Sebab kalau hari tu deal harga lain, ni deal tak sampai 1 hari dah harga fees dia jadi lain pula dah.
termasuklah dia kira masuk, kami bawa kamu jumpa dia dekat Medan ni, dah macam-macam. Jadi ada sedikit perselisihan faham lah, sampai dah balik hotel pun dia orang message lagi apa-apa semua, tak puas hati apa semua kan. Jadi saya pun berbual dengan pegawai kedutaan. Jadi pegawai kedutaan ni explain macam ni lah pada di Indonesia ni memang ada ramai lawyer, okey, ramai lawyer. Dan sudah tentu kes-kes dadah seperti Benji ni menjadi tumpuan lawyer-lawyer di situ. Kerana Banal, kebanyakan pengedar dadah ni, dia orang banyak duit Banal, millionaire. Jadi setakat kos guaman 30-40 ribu tu tak ada hal. Berbeza dengan Benji. Ni saya nak ceritalah pada anda semua. Sebenarnya Benji bukanlah seorang keldai ataupun pengedar dadah. Okey. Ini hasil yang didedahkan oleh pihak berkuasa sana. Dia bukan seorang penjual pengedar dadah, tetapi dia seorang pengguna. Itulah saya pendekkan di situ je lah. Dia seorang pengguna. Jadi berbeza dengan yang lain mana yang ramai kena kantoi dekat airport tu, kebanyakan toke-toke dadah besar. Jadi setakat lawyer fees dia orang tak rahal pejam mata je. Tapi Benji, saya difahamkan ketika itu dia pergi ke Indonesia bukan pergi holiday pun, dia dapat job. Dapat job apa tak, macam DJ macam tu lah, adalah dapat job. Jadi pergi one off saja. Kan, jadi pihak di sana ingat dia ni kaya raya. Ingat dia ni selebriti nama besar kan. Jadi dia masing-masing lah berlumba nak mewakili dia ni. Itu yang lawyer-lawyer sana tak faham. Saya explain, saya kata Benji bukan seorang pengedar. Dia tidak mempunyai wang yang sangat besar. Keluarga dia pun bukannya seorang yang kaya raya. Jadi untuk bayar you all dengan fees guaman yang tinggi macam ni agak mustahil. Tapi mungkin mereka tak percaya pada saya lah. Mungkin mereka ingat kita ni cuba nak tipu dah apa semua. Selepas tu Banal, bila lepas pertemuan di Polda tu, kami pergi pula ke penjara. Ini kami nak tengok pula. Okey. Sekarang ni Benji di lock up. Lepas perbicaraan, sebab kat situ kita dah tahu dah peluang dia untuk menang memang tipis. Pertama, kita tak mampu menyediakan barisan peguam yang hebat untuk membebaskan dia. Kita tahu sebab sistem sana lain bang, tak sama dengan Malaysia. Kedua, kita pun tahu bahawa memang susah nak lepas kalau kes dadah ni. Jadi kemudian kita pergi pula ke Rutan. Ni nama dia Rutan. Rutan ni istilah dia rumah tahanan. Ni macam penjara lah. Macam penjara Kajang, macam penjara Sungai Buloh. Kita nak tengok pula keadaan di sana. Pergilah bang, pergilah pula ke penjara Rutan tu di Tanjung Gusta lebih kurang macam tu lah. Tempat yang arwah meninggal ni lah. Pergi pula ke sana, saya nak tengok sendiri bagaimana keadaan Rutan tu, rumah tahanan tu. Di sana bang, betul lah seperti mana yang diberitahu oleh pihak kedutaan. Memang ramai rakyat Malaysia bang kat penjara tu. Hampir masa tu je saya jumpa tak kurang daripada 30 orang. Hampir ke semua kes dadah. Semua kes penyelundupan dadah. Dan yang mengejutkan saya, ada di antara mereka adalah anak pada orang kata datuk lah. Anak datuk, ada pengusaha nasi kandar yang berjaya di Pulau Pinang. Ada yang memang kaya raya, tapi dia orang dah selalu buat kerja tu. Tapi dah nak jadikan cerita kantoi dekat airport kan. Jadi bila saya jumpa dia orang, saya masuk sampai ke dalam penjara. Saya tengoklah keadaan penjara di Medan tu. Bila saya tengok keadaan penjara di Medan tu, saya geleng kepala. Saya dalam hati saya, macam manalah Benji yang selama ini orang terduduk dalam dunia selebriti dia, dengan pancaran neon bergemerlapan istilahnya kan, macam manalah dia nak duduk dalam penjara yang macam ni. Jadi saya pun duduk bersembang dengan kita punya rakyat Malaysia yang kena tahan di Medan sebab dadah ni. Saya tanya, macam mana kehidupan korang di sini?
Dia orang pun pandang kiri kanan, pandang kiri kanan. Dia orang bisik ke saya, bang, saya nak beritahu satu benda je. Dekat penjara Indonesia ni, kalau kau banyak duit, insyaAllah kau okey. Tapi kalau kau tak ada duit, masalah. Saya beritahu macam mana? Dia kata faham-faham je lah bang. Dia kata faham-faham je lah bang. Tapi seronok kalau ada duit, dia kata. Kalau ada duit memang seronok, dia kata. Kat sini tak adalah rasa sangat macam penjara sebab kita ada duit. Tapi kalau macam Benji yang memang sehelai sepinggang kena tahan tak bawa duit apa semua, memang masalah bang. Kan? Kita dah tak apalah, apa yang kami boleh bantulah kalau betul dia dimasukkan ke dalam penjara. Itulah cerita dia bang. Itulah kita pengalaman saya macam mana jumpa dengan arwah ni. Saya tak terkejut bila Syahrir kata dalam sesi soal siasat dia dedah ke semuanya. Siapa yang kenal Benji sama ada sebagai artis ataupun saya kenal dia sebagai rakan mancing memang kita tahu satu adalah dia tak pandai berbohong. Benji ni dia cerita semua. Maksudnya yang kedua dia sangat manja. Dia tak begitu lasak dengan kehidupan. Kerana saya pernah mancing. Kalau dia lapar dia akan cakap lapar. Dia seorang yang tak tahan lapar. Sebab kalau mancing malam, salah satu yang Amin akan kena selesai. Amin ni adalah budak yang jaga kolam. Sebab dia akan mengending Amin beritahu dia lapar. Dia nak makan. Tapi waktu sama dia tak akan tinggalkan pancing dia di kolam. Yang waktu sama dia hyper. Dia seorang yang sangat aktif. Dia tak boleh duduk diam. Sebab tu saya kata kalau dia mancing malam tu ada je benda dia buat. Dia nyalakan api, dia masak kopi, dia panaskan teh yang dah dibeli bungkus balik. Dia berenang. Dia satu-satunya orang yang mancing malam yang menggunakan kemah di tempat mancing dia. Dan saya tahu kata cuma pada usia dia 22 dan 24 tahun dan tempoh 2 tahun tu saya selalu terserempak bila kami mancing. Kami tak mancing weekend, kami mancing weekdays, malam. Kita panggil midnight weekdays. Kita akan ambil slot pukul 9, 10 malam, bawa sampai 6 pagi. Saya fikir kata, saya boleh faham lah bila dalam banyak kali orang yang bertemu dengan dia, salah satu adalah tidak cukupan makanan. Mana selain jumpa Syahrir, Benji juga mengadu kepada orang jumpa dia selepas keadaan di penjara tu selalu membuatkan dia berada dalam keadaan kelaparan. Lapar. Saya tahu ketika dia mancing tu pun dia kuat makan. Ada peluang dia jumpa dia empat mata masa tu di Indonesia, di Medan? Itulah saya kata ketika itu dia masih lagi dalam reman. Dalam reman ni bang memang susah. Sebab kat Malaysia pun kalau dalam reman ni sepatutnya yang boleh jumpa ni peguam je, peguam atau keluarga terdekat. Jadi kami bukanlah peguam jauh sekali lah dan bukanlah keluarga terdekat. Itulah nasib baik bila walaupun dalam bergaduh-bergaduh dengan lawyer kat sana tu, tapi bab tu saya terima kasih jugalah kerana dia memudahkan cara untuk kami berjumpa walaupun sekejap. Nampaklah kelibatnya tu, nampaklah bang, memang nampaklah. Tapi menurut kawan saya tu memang dia menangis bang. Ketika itu dia memang menangis tersedu-sedan. Dia kata tolonglah saya keluarkan sini sebab sini saya sakit asma, dia begitu. Tolonglah, saya sakit asma. Yang kedua, saya bukan pengedar lah, macam itulah dia kata lebih kurang. Dalam ketika itu kita pun tak nak tanya banyak lah bang pasal dia punya macam mana dia boleh kantor itu. Cuma kita nak tahu macam mana dia nak survive saja. Lepas tu kita berbincang dengan pegawai kedutaan apa semua. Kat sini saya ingin beritahu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Benji arwah beruntung kerana daripada hari pertama dia ditangkap tu, kita punya pegawai kedutaan tak pernah lepas tangan. Tak pernah lepas tangan. Bila ada masa, mereka akan pergi tengok, tanya khabar dan sebagainya. Cuma dari segi keuangan tak boleh lah. Sebab dia orang ni kaki tangan kerajaan kan. Seperti mana kaki tangan Kementerian Wisma Putra lah. Kalau setakat nak bantu dari segi kemanusiaan, kesihatan tu, dia orang boleh. Saya difahamkan, menariknya tu je bila saya patah balik tentang penjara kat Indonesia ni, kalau ada duit, macam-macam boleh. Antaranya, boleh je nak WhatsApp ke apa dengan family apa. Tapi itulah segalanya memerlukan duit.
kan. Jadi arwah Benji ni dia kena tangkap slice pinggang. Mungkin masa tu dia pun tak sangka dia nak duduk lama. Dia ada one off job saja, datang sekejap nak balik kan. Dia pun tak sangka. Bahkan sumber-sumber saya ketika itu merasakan bahawa arwah ni mungkin teraniaya. Sebab tak mungkin arwah bawa dadah yang banyak kerana dia hanya seorang pengguna. Dia bukan seorang pengedar. Jadi dia tak sama tau. Yang banyak rakyat Malaysia yang kantor di airport tu kebanyakan masuk dadah dalam laptop lah, dalam beg lah, dalam kasut lah. Tapi Benji ni jumlah dia tak besar sebab dia guna untuk diri sendiri. Malah ada sumber saya tu mengatakan dia tak percaya yang katanya kononnya Benji sembunyi dadah dalam lubur lah apa sebenarnya. Agak mustahil. Tapi dalam bab tu kita pun tak boleh nak kata apa lah bang, ni urusan negara orang dan kita pun tak tahu sejauh mana kebenarannya. Walaupun sumber saya mengatakan tak mungkin Benji membawa dadah sebanyak itu, tetapi kita yalah nothing much we can do. So saya difahamkan kedutaan pun selalu juga berhubung dengan family, selalu juga berhubung macam mana nak settlekan ni sebab memang hukuman dia tu saya difahamkan 10 ke 11 tahun. Dan menariknya saya difahamkan bang, walaupun hukuman dia tu lama, tetapi dia ni dikatakan telah membuat satu kelakuan baik dan dia mungkin akan dibebaskan tahun ni bang. Ya. Ada fakta menyebut bahawa dia nak tunggu selesaikan pendokumentasian rayuan saja untuk membolehkan dibebaskan pada tahun ni. Tapi barangkali kerana asma yang kronik dan struggle selama 4 tahun. Jadi masalah pengurusan kesihatan adalah satu yang tak dapat dielakkan. Sebab saya fikir kata knowing Benji yang manja, saya tahu kata dia sangat baik dengan Amin. Amin sekarang berada di Australia. Waktu Amin berada di Kolak, dia memang yalah, Amin kata nak makan pun dia, abang saya lapar. Jadi saya fikir kata berada di penjara yang rutan yang dia kata yang sangat sedemikian rupa akan memberi pressure kepada dia. Saya ingat secara mentally dia satu ada dia punya IQ yang tinggi. Yang kedua survival dia dari segi komunikasi sangat tinggi sebab dia sangat polite, dia sangat smart. Dia pergi mana pun dia boleh sebab kerana Benji ada satu aura, dia akan boleh buat semua orang berada di keliling dia gembira kerana itu kebolehan semula jadi dia dalam skill komunikasi. Tapi saya fikir kata pressure yang dapat ditahan oleh mental dia pun akhirnya akan merosakkan organ tubuh lah. Kerana ada dua jenis tekanan apabila kita di penjara. Secara fizik, secara mental kita boleh tahan. Tapi secara fizikal pun tak boleh tahan. Saya masih ingat bila W.S. Rendra, seorang penyair Indonesia menceritakan tentang dunia penjara. Dia kata bukanlah pagar yang akan membunuh. Tetapi dia kata tekanan emosi yang akan merosakkan sistem organ sebab dia kena serangan buah pinggang ketika dia di penjara kan. Jadi itu saya boleh faham apa yang Syarif cerita dan saya bersangka baiklah kepada Benji walaupun saya follow semua kes. Dia katakan ketika kes dia berlaku di Malaysia, saya masih lagi wartawan, saya masih lagi di edisi, saya masih lagi menguruskan bilik berita. Dan saya boleh ukur pula kerana kita follow semua kes dia sangat rapat. Dan saya faham keadaan di Indonesia di mana bagi orang luar yang kena tahan nak pasang kabel macam cari kat arah kabel tu memerlukan kos yang sangat tinggi. Dan ketika Pak Jokowi menang pilihan raya, dia daripada Pak Bambang lagi, daripada YB lagi, di mana Bali diharamkan penggunaan narkoba, di mana orang-orang Australia yang masuk pun semuanya telah menjadi orang Australia ni secop je dia telah jadi tersangka pasal penggunaan marijuana dan dadah yang sangat besar. Semua orang Indonesia di Bali. Jadi waktu tu saya tahu perang ke atas narkoba sangat luar biasa di Indonesia. Lepas Haji Syarif balik tu, ada lagi berkomunikasi dan menerima maklumat daripada dia. Saya hanya follow dalam surat khabar je. Semua kawan-kawan mancing tak ada maklumat tentang dia kerana kami taklah serapat seperti Eli Suryati rapat dengan dia kerana mereka adalah rakan pelakon. Eli lebih banyak dapat maklumat. Semua kita tak dapat nak stream dengan Eli Suryati. Kerana Eli masih lagi, ada masa saya rasa mungkin Benji ada duit tu, Benji dapat WhatsApp Eli. Antara lepas Syarif balik tu ada dengar maklumat apa-apa lagi tak? Jadi salah satu hubungan dia pada bulan Julai.
Jadi the only kami communicate adalah dengan pejabat kedutaan, dengan pegawai-pegawai di sana. Saya tanya kan, sebab apa? Selain daripada berjumpa dengan Benji, kita jumpa ramai dengan pesalah-pesalah kita yang berada di Tanjung Gusta tu, yang penjara rutan saya sebut tu, rumah tahanan tu. Itu kita bincang macam mana nak membantu. Maknanya ketika itu bukan kita nak bantu rakyat Benji saja, kita nak bantu rakyat kita yang lain. So, bila kita bincang Manal, memang kita akui memang masalah utama sana adalah untuk mendapatkan perundangan yang adil dan juga, bukan perundangan yang adil, maksudnya nak dapatkan peguam yang betul-betul kompeten untuk mewakili pesalah-pesalah ini. Sumber kita memberitahu kebanyakan lawyer yang menawarkan diri itu lebih kepada mereka hanya negotiate untuk meringankan hukuman, bukan untuk membebaskan pesalah. Itu jadi masalah. Ramai rakyat kita yang mendapat spend duit punyalah banyak berpuluh ribu, tapi akhirnya mereka kecewa apabila di mahkamah lawyer mereka hanya membincangkan, negotiate dengan hakim macam mana nak meringankan hukuman. Sedangkan untuk mengurangkan tempoh penjara. Tapi sedangkan bila kita bayar nak dapatkan peguam yang hebat tu supaya untuk dibebaskan. Bukan sekadar, kalau sekadar nak appeal macam tu je, budak-budak kita ni tak biarlah dia orang pengedar dadah macam mana besar pun dia takkan spend that much of money. Begitu juga dalam kes Benji ni. Sumber saya mengatakan bahawa susah kerana kita takut nanti kita spend, katalah keluarga Benji spend macam mana jumlah pun, akhirnya result dia tak ke mana. Apatah lagi mengetahui bahawa kerana ada fakta Syarif, apabila Pak Bambang SBY ni menang pilihan raya dan dia melancarkan perang narkoba yang sangat luar biasa. Kes Australia, kita pun tahu kata itu sampai ke Perdana Menteri Australia menghantarkan bantahan, hampir menggugat hubungan diplomatik apabila Indonesia melaksanakan, Mahkamah Indonesia melaksanakan hukuman yang keras kepada warga Australia. Indonesia tak peduli kerana pada waktu tu mereka memang menganggap narkoba adalah musuh nombor satu Indonesia. Jadi ketika Benji kena pun suhu dan kemahuan kerajaan Indonesia terhadap membantras dadah ni memang sekar lah berbanding kalau kes lain. Saya fikir kalau kes lain mungkin tak seteruk ketelitian kerajaan Indonesia kerana waktu tu memang nak membantras narkoba. Narkoba telah menjadi musuh nombor satu di Indonesia. Saya fikir itu adalah kita tak kebetulan pula saya dapat maklumat bahawa bapa Benji masa tu tengah sakit, tak silap saya stroke. Jadi kita pun tahu sumber terhad apa semua. Memang bila kita bincang pasal Benji ni di Indonesia, memang kami tahu dia tak ada banyak pilihan. Pertama, dia mengalami masalah dari segi keuangan untuk bantuan undang-undang di sana. Sebab kos dia sangat tinggi, sangat tinggi. Yang kedua, kita pun tahu kalau pun keluarga dia spend pun, nanti much yang kita boleh harapkan. Kerana suhu macam Abang Nas sebut tadi tu lah. Suhu ketika itu, 2017, 2018, memang kerajaan sana, sehingga sekarang pula, memang sangat anti tentang penyelundupan dadah. Apatah lagi rakyat Malaysia. Sebab ketika itu Abang Nas, saya ingat lagi, tahun 2017, 2018 tu, hampir setiap minggu ada saja rakyat Malaysia yang kena tangkap disebabkan dadah. Dan ketika itu dadah, especially syabu apa semua tu, dia akan masuk pintu utama ni daripada Pulau Pinang. Itu yang kadang-kadang kita pun heran juga macam mana dia orang boleh buat keluar sampai itu perkara pun ditimbulkan oleh pihak kedutaan. Macam mana dia orang boleh lepas airport Malaysia sangkut kat airport kat airport Medan tu. Itu saya pun, itu kalau kita bincang tu lagi tinggi lah perbincangan tu kan. Tapi sampai kita heran, pihak kedutaan heran, macam mana dia orang bila sampai ke Indonesia boleh kantoi. Dekat awal-awal dekat airport kita tak kantoi kan. So dalam konteks sebab itu bila kata Benji ditahan, kalau ikut laporan media diseluduk melalui dupul apa semua, sebenarnya terus terang lah, kalau tanya saya pun bang, saya pun tak percaya benda tu.
Tapi yelah, kita nak kata apa kan, ini negara orang kan, orang ada. Jadi kita terima itu, tapi pada masa yang sama kita pun sedar bahawa tak banyak pilihan yang Benji ada. Bila saya bincang dengan banduan-banduan kat sana pun, dia orang pun bercakap benda yang sama. Saya bincang dengan banduan-banduan di sana, macam mana kita nak handle bab Benji ni. Dia orang cakap senang je bang. Bang Syahrir tak payah buang masa bang. Kan, buat apa yang kena tu jalan hadap je lah. Daripada duit ambil untuk bayar lawyer kat sana, lebih baiklah abang guna duit tu bagi tahu family dia, bagi je lah makanan, belilah barang bulan-bulan ke apa ke. Sebab itu lebih baik. Sebab kat penjara sana, kalau abang tak ada duit bang, memang makan pasir. Itu bahasa istilah dia orang lah kan. Tapi kami kat sini alhamdulillah lah. Kami dia kata tu lah, alhamdulillah lah. Kita duduk penjara pun. Itulah. Ketika kes Benji tu pun kebanyakan superstar Indonesia semua ditangkap di atas narkoba. Kerana Indonesia ada 2 je perang besar waktu tu, itu narkoba dan pelacuran. Kita tahu artis veteran macam Roy Martin pun ditangkap pada waktu tu. Kita tahu kata perang kata narkoba sangat besar. Jadi bila dia orang dapat selebriti, dia mengukuhkan lagi kempen Indonesia untuk memerangi dadah pada waktu dengan mengatakan bahawa tiada had dan tiada batasan status akan dikenakan ke atas dadah. Macam kita tengok sekarang juga Nia Ramadhani, mertuanya adalah Abu Rizal Bakri, mertuanya adalah bekas menteri dan seorang daripada 10 yang terkaya di Indonesia. Tapi dia tak dapat menyelesaikan kes anak dan juga menantunya apabila ditangkap 2-3 hari yang lalu. Untuk menggambarkan bahawa narkoba susah untuk diakses dengan dengan korupsi di Indonesia. Kerana saya fikir kata sistem perundangan telah menyalakan alert yang luar biasa bagi kes narkoba pada waktu itu, kerana kita tahu bahawa semua top profile yang ditangkap semuanya berduit tu, yang mana menjalani hukuman tu. Yang terbaru kita kata Nia Ramadhani dan juga suaminya dan bapaknya tu bekas menteri dan juga 10 yang terkaya di Indonesia, Abu Rizal Bakri. Okey Syahrir, saya pada malam ni kerana kita juga mengucapkan terima kasih pada kedutaan kita di Indonesia, orang di Indonesia di Medan, konsulat kita di Medan. Kerana hari ini tepat jam 12 tengah hari waktu Indonesia dan 12.40 minit saja urusan pengumuman Benji dilaksanakan. Kita ucap takziah pada keluarga Benji. Kita ucap takziah kerana itulah kesedihan kerana dia satu-satunya anak lelaki tunggal. Dan saya fikir siapa saja yang pernah siapa pun yang pernah ada mengenal Benji tak akan dapat melupakan bahawa he's a nice guy. Saya fikir kata betul. Semua orang tahu kata dia sangat sweet talker, polite. Betul. Saya kenal dia pun macam budak. Dia berusia 22 tahun pada tahun-tahun kami memancing. Dia 20 ke 22 tahun sebab dia lahir tahun 78. Dia memang tak hidup seperti superstar. Dia tak ada glamorous. He's a very nice guy. Saya rasa semua orang yang pernah mengenalinya akan menganggap bahawa dia bukan budak jahat. Sebab itu bang, bila sebab itu bila dia menitiskan air mata masa kami jumpa dia tu, saya tak terkejut bang. Sebab saya tahu dia ni bukan jenis orang flamboyant ke apa ke. Mungkin jalan yang dia pilih tu salah kan Tapi dalam usia masa dia kena tangkap tu 30-an juga umur dia. Dia menangis bang. Dia menangis, maknanya di situ nampak dia ni seorang hati yang lembut. Dan kalau kita tengok surat terakhir dia, kita baca, dia cerita macam mana kerinduan dia yang teramat pada arwah Azian Nidawati ibunya, pada makanan ibunya. Dan kita tahu bahawa dia seorang yang sangat lembut. Lembut. Dia bukanlah orang yang kurang ajar walaupun mak dia seorang pelakon terkenal apa semua. Tapi dia seorang yang very polite, very down to earth. Cuma itulah di airport tu dia dah tenggelam punca, tak tahu nak cakap apa. Dia pun katalah sebenarnya bila mungkin kena tekanan kan bila soal siasat, barulah dia mengaku dia sebenarnya seorang pelakon. Wahal tak dia tak cerita pun bila dia ni, tapi mungkinlah bila tekanan, pressure terkeluarlah pada mulutnya, ya pak saya mungkinlah begitu. Itu yang membuatkan dia tiba-tiba menjadi spotlight di media Indonesia. Pelakon terkenal Malaysia ditangkap narkoba apa semua. Jadi bila saya kenang balik,
pertemuan itu, air mata dia, bila saya kenang balik tentang wasiat dia yang terakhir yang dia tulis yang boleh kita baca tu, dan bila saya kenang balik yang dimaklumkan pihak penjara memaklumkan bahawa beliau sempat mengkhatam Al-Quran, Al-Quran ketika di dalam penjara. Ini bukan sesuatu yang aneh kalau siapa-siapa yang mengenali Benji. Benji memang orang dia, jiwa dia halus, jiwa dia lembut, kan mungkin kesalahan tu dilihat kasar, tetapi dia adalah seorang yang lembut. Dia bila saya kaitkan balik air mata dia yang merayu minta dia dibebaskan, dan akhirnya dia redha bang. Kalau tengok surat wasiat tu, bukan surat wasiat lah, mana surat terakhir tu, dia seolah-olah tahu bahawa walaupun dia tahu dia mungkin akan dibebaskan tahun ini, nampak jelas dalam wasiat, dalam surat tu, dia tahu he cannot make it. Itulah Benji. Ya. Okey, kita akhiri di sini aja dengan bacaan Al-Fatihah untuk Khairil Benjamin Ibrahim Benji yang kembali ke rahmatullah pada 11 hari bulan Julai 2021. Dia dilahirkan pada tahun 1978. Jadi dia kembali ke rahmatullah dalam usia 43 tahun. Selamat dikebumikan di Medan siang tadi selepas solat Zuhur di waktu Indonesia Barat. Al-Fatihah. Okey. Terima kasih Syaril. Saya nak ambil kesempatan di sini lah bang. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih tak terhingga pertama pada pihak pengurusan berkuasa Indonesia lah. Pihak penjara Tanjung Gusta. Kalau kita tengok gambar kebumian ni, walaupun tak ramai orang, tapi nampak ada wadah berdiri. Mereka tidak membezakan lah istilahnya. Walaupun Benji ni seorang bukan rakyat mereka, tetapi jenazah nampaknya diuruskan dengan sempurna. Terima kasih pihak berkuasa Indonesia, pihak penjara. Dan saya tak rasa dia didera apa. Jangan ingat macam tu. Sebab saya dah jumpa di awal, memang dia dah bagi tahu dia memang mempunyai asma yang teruk. Itu pertama. Yang kedua, saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada pihak kedutaan kita, sebab saya tahu mereka bersungguh-sungguh membantu rakyat Malaysia yang kena tangkap. Cuma mereka ada kengkangan dari segi keuangan. Mereka ni orang kerajaan, makan gaji bulan. Jadi setakat humanitarian apa semua tu memang dia orang bantu. Dalam kes Benji, daripada hari pertama kena tangkap lagi, pegawai polis kita dah pergi berjumpa dia. And then ada hari-hari tertentu mereka bawa makan apa semua tu. Kedua. Ketiga bang, dalam ni saya juga salute juga dengan seniman bang. Di bawah walaupun ialah seniman ni orang kata apa, sering dihentam ke dikritik ke, tapi dalam soal ni saya salute juga kepada Z Zaidi, pada AJK dia kerana tidak melupakan Benji dan juga rakan-rakan artis. Saya terkejut bang, sebenarnya saya tak tahu pun rupanya selama ni ada rakan artis duk hantar duit dekat dia. Itu bila saya baca memberikan dia setiap bulan tuan. Untuk bolehkan dia dapat ubat dan semuanya. Bila saya baca Eli Surati antaranya, keluarga dia pun nampaknya walaupun physically mereka tak jumpa, tetapi dari segi spiritualnya mereka sentiasa berhubung. Itu saya kagum lah. Maknanya saya dapat rasakan Benji pergi, insya-Allah pergi dengan tenang lah. Ya, amin.